tolong cek kesahihan sebelum sebarkan berita palsu. Saya sendiri pun menjadi mangsa kepada penyebaran berita palsu. Saya lihat bukan setakat AstraZeneca, tapi fake news terus diedarkan, disebarkan di seluruh negara. Kandungan berita atau kenyataan palsu yang disebar menerusi media sosial menjadi cabaran besar dalam mengukuhkan perpaduan kaum. Penyebaran berita palsu dapat dijelaskan sebagai penyebaran maklumat yang salah secara sengaja melalui media seperti media sosial, media akhbar dan juga media penyiaran. Selain daripada untuk menarik trafik internet bagi tujuan pengiklanan, penyebaran berita palsu juga bertujuan untuk mengaburi mata orang ramai dan juga berniat untuk membahayakan reputasi individu. Dr. Razzie Jidin, Menteri Pendidikan Malaysia juga terkena tempias penyebaran berita palsu. Baru-baru ini, gempar di media sosial mengenai kenyataan palsu berhubung laporan portal berita bertajuk "Gempar, bermula esok, guru boleh dihukum sekiranya berleter terhadap murid." Kata beliau dalam kenyataan rasmi, "Saya langsung tidak pernah membuat kenyataan sedemikian. Portal itu meletakkan gambar saya seolah-olah saya yang mengeluarkan kenyataan tersebut." Berikut merupakan 5 kesan buruk yang berlaku akibat daripada penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu boleh menyiasat ketenteraman dan juga keselamatan masyarakat awam. Antara contoh penyebaran berita palsu adalah penyebaran mesej tular mengenai kes COVID-19 varian Omicron di Perak. Penyebaran berita palsu seperti ini terutamanya ketika pandemik yang melanda Malaysia akan menimbulkan kebimbangan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Mujur Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan rasmi di media sosial KKM bagi menafikan kesahihan mesej tular tersebut. Penyebaran berita palsu turut berpotensi untuk memanipulasi, mempengaruhi dan mengapi-ngapikan perasaan masyarakat, iaitu menimbulkan salah faham. Penyebaran maklumat dengan kadar yang pantas dan dalam skala yang besar akan memanipulasikan fikiran masyarakat untuk menganggap bahawa maklumat tersebut adalah benar. Berita palsu juga akan mengapi-ngapikan perasaan masyarakat kerana telah menimbulkan salah faham yang besar. Keadaan menjadi lebih keruh apabila terdapat segelintir masyarakat yang mempercayai bulat-bulat sesuatu berita tanpa membuat pemeriksaan terlebih dahulu. Penyebaran berita palsu juga akan mengaburi mata orang ramai. Penyebaran maklumat yang tidak sahih akan menyebabkan masyarakat membuat keputusan demi kebaikan diri sendiri. Konteks ini dapat kita lihat pada topik pengambilan vaksin. Pelbagai kabar angin yang telah tersebar daripada netizen telah mewujudkan satu kesimpulan bahawa pengambilan vaksin mewujudkan risiko kematian atau kecacatan dan juga membawa penyakit yang tidak boleh diubati. Hal ini telah menyebabkan sebahagian daripada rakyat Malaysia mengelakkan diri daripada mengambil vaksin. Inilah yang dimaksudkan dengan berita yang tidak benar telah berjaya mengaburi mata orang ramai. Penyebaran berita palsu juga memberi kesan buruk kepada psikologi masyarakat. Masyarakat menjadi tertekan kerana biasa takut dan risau apabila membaca berita yang diterima, walhal berita tersebut adalah palsu. Melalui penggunaan media sosial, penyebaran berita palsu menjadi sukar untuk dikawal dan kesahihannya juga sukar untuk dipastikan. Sinonim dengan situasi di Malaysia kini, terdapat banyak maklumat palsu berkaitan dengan pandemik COVID-19. Masyarakat kini amat mudah terpengaruh dengan kandungan berita yang didapati di media sosial berbanding dengan berita yang terdapat di laman rasmi kerajaan. Namakan berita palsu ini akhirnya akan menimbulkan rasa takut dan risau dalam diri masyarakat dan seterusnya menjadi faktor perbalahan dalam kalangan masyarakat. Kesan yang terakhir ialah negara menjadi tidak stabil dan kucar-kacir. Akibatnya, negara perlu melakukan penyiasatan dan penjelasan kepada rakyat. Sejak berlakunya pandemik COVID-19 di Malaysia, berita-berita yang tidak benar telah beberapa kali menjadikan keadaan masyarakat kucar-kacir. Sebagai contoh, berita palsu tentang lockdown pernah disebarkan di media sosial sehingga membuatkan rakyat membuat pembelian panik atau panic buying. Akibat daripada berita palsu tersebut, kerajaan terpaksa membuat sidang media untuk menjelaskan hal sebenar kepada rakyat. Bagi mengawal masalah penyebaran berita palsu ini, pihak kerajaan telah mengambil keputusan untuk mewujudkan akta baharu bagi mengekang gejala penyebaran berita palsu. Atau Komunikasi dan Multimedia 1998 mula meluas sejak 2016 apabila penularan maklumat yang tidak benar mula meningkat, terutamanya sejak pandemik COVID-19 menjadi semakin teruk.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah mencipta satu portal untuk rakyat Malaysia yang berfungsi untuk menyemak kesahihan berita yang diterima sebelum berkongsi berita tersebut kepada orang lain. Portal tersebut dikenali sebagai sebenarnya.my. Dengan adanya portal ini, masyarakat di Malaysia boleh memanfaatkannya untuk menyemak tentang isu berkaitan dan seterusnya berkongsi maklumat benar dengan keluarga mahupun rakan. Sebagai penutup, kami berharap penyampaian maklumat berkenaan berita palsu ini dapat membuka minda warga Malaysia tentang bahaya dan kesan negatif penyebaran berita palsu. Marilah bersama-sama membendung penyebaran berita palsu daripada terus berlaku. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Sekian, terima kasih.